Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Faiz bin Tony akan mempersembahkan kertas kajian kami yang bertajuk Penilaian dan Penggradean menggunakan pendekatan dalam talian. So, ini adalah kajian kes di Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Politeknik Mukah. Bahagian pertama dalam pembentangan ini, kita akan melihat pengenalan kepada hasil inovasi yang diguna-pakaikan di dalam kajian ini. So, ini akan merangkumi pengenalan, pembangunan dan penggunaan produk yang dinamakan OEGS. So, untuk bahagian kedua pula kita akan melihat keberkesanan produk yang telah dibangunkan, dan ini merangkumi metodologi kajian dan dapatan daripada kajian yang dijalankan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan yang boleh disimpulkan berdasarkan kajian yang telah dijalankan ke atas produk yang telah dihasilkan. Okay, so next kita akan pergi kepada our first section, iaitu pengenalan. Okay, so OEGS merupakan satu sistem untuk menilai dan seterusnya memberi grade secara automatik kepada penilaian pembentangan projek akhir tahun pelajar secara atas talian sepenuhnya ataupun fully online services. Dari sini, penilaian di dalam konteks ini merujuk kepada keperluan memenuhi setiap item rubrik pembentangan. Manakala, penggradean pula merujuk kepada pencapaian emas, perak ataupun gangsa kepada projek berkenaan. So, pembangunan projek ini telah bermula pada Jun 2020 dan telah digunakan buat kali pertamanya pada sesi Jun 2020. Idea pembangunan sistem ini adalah bagi menggantikan kaedah konvensional, iaitu menggunakan edaran borang manual semasa pembentangan dan menggunakan platform Google Sheet. So, penggunaan Google Sheet ataupun Google Form maybe for us as end user agak mudah and pretty straightforward, tapi benda yang semudah ABC berkemungkinan sesusah algebra disebabkan pelbagai faktor. So, next kita akan pergi kepada pembangunan produk. Untuk client side ataupun front end part, kami telah menggunakan HTML5, JavaScript dan Bootstrap Framework sebagai user interface enhancement yang akan cater the desktop view dan mobile view. Manakala untuk bahagian server side ataupun back end, kami telah utilize PHP as scripting language sebab it is easy to use and understand, dan MariaDB sebagai pangkalan data. Bagi pembangunan perisian pula, VS Code telah digunakan sebagai main code editor, MySQL Workbench sebagai database developer dan FileZilla untuk FTP communication kepada server. So, ini adalah sedikit sebanyak berkenaan technical part bagi produk yang dihasilkan. Seterusnya, kita akan lihat timeline kaedah pembangunan yang telah diimplementkan di dalam projek ini. Alright, so ini adalah System Development Lifecycle ataupun SDLC yang telah diimplementkan dan dihybridkan yang terdiri daripada beberapa fasa. So, bermula dari perancangan pembangunan produk, pergi kepada fasa analisis and move on kepada next phase, iaitu mereka bentuk. Next adalah fasa pelaksanaan, and now our current phase adalah fasa penyelenggaraan ataupun maintenance. So, seterusnya kita akan pergi kepada penggunaan ataupun implementation of OEGS. OEGS telah digunakan pada EPIC 9.0, iaitu Expo Project ICT bagi Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Politeknik Mukah pada tahun 2020. Penggunaannya telah diteruskan pada EPIC 10.0 pada tahun 2021, dan yang terbaru adalah OEGS telah digunakan untuk IBEC 2021 sebagai sistem pemakahan untuk pitching session. Dan sebelum kita beralih kepada bahagian kedua, iaitu hasil kajian keberkesanan OEGS, apa yang anda akan saksikan selepas ini adalah sedikit screenshot daripada produk yang telah dibangunkan. Alright, so kajian keberkesanan produk yang telah dibangunkan ini dijalankan berdasarkan reka bentuk penyelidikan tinjauan yang bersifat kuantitatif kerana ia sesuai menjawab objektif kajian ini. Dan sebagai proses awal kajian, satu soal selidik telah dibangunkan
dan tahap kebolehpercayaan instrumen ini ditentukan menggunakan interpretasi Alpha Cronbach dengan julat 0 hingga 1. Ujian rintis telah dilaksanakan ke atas 15 orang staf bagi menentukan tahap kebolehpercayaan instrumen dalam penyelidikan sebenar. Dan populasi responden dalam kajian ini adalah sekitar 35 orang responden yang terlibat secara langsung dalam penggunaan OEGS. Hasil daripada responden tadi akan dianalisa menggunakan software SPSS dan interpretasi data berdasarkan Likert scale. Jadi, apakah hasil daripada kajian tersebut? So, kita akan pergi kepada bahagian pertama, iaitu hasil kajian yang menumpukan kepada pembangunan produk. Soal selidik yang terdiri daripada 15 item setelah dianalisis berjaya mencapai skor 0.926 nilai kebolehpercayaan Alpha Cronbach. So, ini bermaksud instrumen yang telah dibina berada dalam keadaan yang sangat baik dan efektif dengan tahap konsistensi yang tinggi. Berdasarkan kuesioner yang telah diedarkan dalam konteks pembangunan produk, 3 instrumen telah mencapai skor min yang tinggi iaitu 4 dengan sisihan piawai kosong. Manakala 4 item telah mencapai skor min yang kurang daripada 4 tetapi mencapai sisihan piawai yang sangat kecil. So, ini merupakan satu indikasi bahawa data adalah perhampiran antara satu sama lain ataupun bersifat homogen. And then, 3 item yang mencapai skor yang tinggi tadi merujuk kepada sistem interactivity, komponen konsistensi dan sistem navigation. Manakala 4 item yang mencapai skor min kurang dari 4 merujuk kepada user interface, user friendliness and services provided di dalam sistem. Okey, seterusnya adalah berkenaan dengan kepenggunaan produk yang telah dihasilkan. So, terdapat 3 kriteria utama dalam kesemua item soal selidik bagi bahagian ini yang kita fokuskan. Yang pertama adalah cost yang merujuk kepada cost effectiveness of the traditional method, which is the paper-based medium compared to our product ataupun OEGS. Dan yang kedua adalah masa yang merujuk kepada perbandingan masa penyediaan sesuatu platform pemakahan menggunakan OEGS dan secara traditional paper-based ataupun menggunakan digital teknologi seperti Google Form dan Google Sheet. Dan yang ketiga adalah data yang merujuk kepada keselamatan, ketersediaan dan integriti data tersebut. So, berdasarkan analisis yang telah dijalankan, 4 daripada 8 item yang digunakan berjaya mencapai skor min 4, manakala 4 lagi item mencapai min yang kurang daripada 4, tetapi masih tetap mencapai skor yang tinggi dengan sisihan piawai yang kecil. 4 item yang mencapai skor min 4 merujuk kepada sistem accessibility, data availability, data integrity dan penggunaan sistem secara keseluruhan jika dibandingkan dengan kaedah konvensional. So, antara faktor yang mendorong kepada pencapaian ini adalah penggunaan sistem yang centralized yang memudahkan urusan untuk kita retrieve data-data. Selain itu, setiap data-data yang dimasukkan adalah private for intended user sahaja, di mana ia menjamin integriti dan keselamatan data tersebut. And then, of course, it is better dari conventional system jika kita ambil kira kos dan masa yang diperuntukkan untuk menyediakan sesuatu platform pemakahan. So, seterusnya adalah berkaitan dengan 4 item yang mencapai min yang kurang daripada 4. So, this one merujuk kepada platform sistem itu sendiri, the prestasi of the system and the transparency of the system operation. So, beberapa faktor yang boleh menjadi pendorong kepada skor ini termasuk penggunaan benda yang baru, sebab as we know, anything yang baru, the user ataupun end user akan memerlukan masa yang banyak untuk memahami that product. Selain itu, the rise of the mobile apps juga mempengaruhi skor ini kerana OEGS telah dibangunkan atas platform web yang tidak straight to the point bila kita nak guna if kita comparekan dengan penggunaan mobile apps to web apps.
Okey, so secara keseluruhannya, hasil kajian ini akan digunakan bagi tujuan penambahbaikan kepada produk yang telah dihasilkan. Dan semua keperluan pengguna ataupun the undiscovered requirement yang telah dikenal pasti dari aspek maklumat dan kaedah capaian serta output yang diperolehi dari kajian ini. Dan apa yang lebih penting lagi adalah dapatan daripada hasil kajian ini yang berjaya menunjukkan produk yang telah dibangunkan ini berjaya untuk cater 3 kriteria utama dalam kajian, iaitu kos, masa dan data. And last but not least, this system will surely and entirely replace the conventional method used previously di dalam JTMK Politeknik Muka, since the usage of this system is a lot of process. Thank you.